Pengenalan. Menurut Theodorson, komunikasi ditarifkan sebagai penyebaran maklumat, idea, sikap atau emosi dari seseorang atau kumpulan ke orang lain, terutamanya melalui simbol. Secara umumnya, komunikasi adalah perkongsian maklumat antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesefahaman bersama. Teori pula adalah sekumpulan prinsip atau kepercayaan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami satu fenomena. Pembentukan teori bukan hanya untuk menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga untuk melihat fakta, mengorganisasikan dan mewakili fakta tersebut seperti yang ditarifkan oleh Kaplan. Teori psikodinamik diadaptasikan oleh Sigmund Freud di antara tahun 1856 hingga 1939 bagi menjelaskan asal-usul tingkah laku manusia. Teori psikodinamik merupakan sekumpulan teori psikologi yang memberi penekanan terhadap tingkah laku manusia yang sering didorong oleh minda luar sedar dan berdasarkan pengalaman masa kecil mereka. Sejarah teori psikodinamik. Teori psikodinamik ini berasal dari teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud mengembangkan pelbagai teori psikologi berdasarkan pengalamannya selama merawat pesakit yang menjalani terapi di antara tahun 1890-an dan 1930-an. Sigmund Freud merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah psikodinamik. Berdasarkan pemerhatiannya, beliau mendapati bahawa pesakitnya menunjukkan simptom psikologi tanpa asas biologi. Namun begitu, pesakit-pesakit ini tidak dapat menghentikan simptom mereka walaupun mereka telah berusaha. Freud lalu memberi alasan bahawa sekiranya simptom tersebut tidak dapat dicegah dengan kehendak mereka secara sedar, maka simptom tersebut mesti timbul dari kehendak luar sedar. Oleh itu, simptom tersebut adalah kesan dari kehendak tidak sedar yang menentang kehendak sedar mereka. Interaksi ini digelarnya sebagai psikodinamik. Isu yang dibincangkan adalah isu kemurungan. Kemurungan merupakan penyakit mental. Ianya boleh dikatakan sebagai satu keadaan yang membuatkan seseorang berada dalam situasi terlampau sedih atau merasakan diri tidak berguna. Kehidupan seseorang akan terjejas sekiranya terkena penyakit ini kerana individu tidak mempunyai kemampuan untuk menguruskan diri. Nama lain bagi kemurungan dalam perubatan dikenali sebagai depressive disorder. Kemurungan ini biasanya terjadi disebabkan pelbagai faktor, antaranya seseorang yang mempunyai peristiwa hidup, personaliti yang merasakan dirinya sukar untuk mendepani cabaran, keturunan dan sejarah sekiranya pernah mengalami trauma terhadap sesuatu. Individu juga sering berasa putus asa untuk meneruskan kehidupan, merasa tidak suka dengan keadaan diri sendiri, mudah untuk hilang tumpuan dan juga mengalami sakit tanpa sebab. Kemurungan merupakan penyakit yang perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ianya mampu memberi kesan yang jelas kepada kesihatan fizikal dan mental seseorang, perubahan sikap dan juga menjejaskan perhubungan. Isu kemurungan ini seringkali dikaitkan dengan teori psikodinamik. Pendekatan teori psikodinamik adalah salah satu pendekatan awal dalam psikologi dari abad ke-19 dan terdapat 5 andaian mengenai teori ini. Andaian yang pertama ialah tingkah laku yang dipengaruhi oleh minda yang tidak sedar. Setiap individu mempunyai satu tindakan yang akan berlaku tanpa disedari oleh pihaknya. Sleep Freudian merupakan satu kesilapan dalam bentuk lisan maupun memori yang dipercayai mempunyai kaitan dengan minda bawah sedar. Andaian yang kedua ialah tahap kesedaran yang berbeza yang mengatakan pemikiran seperti iceberg. Seperti yang diketahui, iceberg bersifat terapung pada permukaan air dan ianya telah disamakan dengan kedudukan dan tahap pemikiran manusia yang mempunyai 3 tahap kesedaran. Andaian yang ketiga ialah model kepribadian 3 pihak. Manusia bersifat kompleks dan kepribadiannya melebihi daripada satu komponen dan ianya berbeza-beza, iaitu ID, ego dan superego. Andaian yang keempat ialah mekanisme pertahanan ego yang merupakan satu bentuk penyesuaian terhadap diri bagi memastikan seseorang individu yang berhadapan dengan kecemasan dilindungi, menghapuskan penderitaan yang dialami saat berhadapan dengan kegagalan dan juga memelihara maruah diri. Dan andaian yang kelima ialah pengalaman dan hubungan awal kanak-kanak. Kanak-kanak akan berhadapan dengan 5 peringkat perkembangan psikoseksual. Yang pertama, oral yang berlaku pada waktu lahir berumur 1 tahun dan keduanya anal yang berlaku pada usia 1 tahun hingga 2 tahun, falik pada usia 3 hingga 5 tahun, pendaman iaitu latensi yang berlaku pada usia 6 hingga 11 tahun dan yang kelima ialah akil baligh yang berlaku pada usia 12 tahun dan ke atas. Okey, seterusnya adalah teknik asas dalam teori psikodinamik. Seperti mana kita tahu, teori psikodinamik ini menerangkan cara untuk menangani isu kemurungan yang dihadapi oleh pesakit. Teknik atau terapi yang terdapat dalam teori psikodinamik ini dirangka untuk menolong pesakit memahami emosi mereka, termasuk perasaan yang mungkin mereka sendiri tidak sedari. Teknik-teknik ini menekankan konsep komunikasi dua hala yang melibatkan ahli terapi dengan pesakit. Okey, teknik perkaitan bebas ini menggalakkan pesakit dan ahli terapi untuk bercakap dengan bebas mengenai apa sahaja yang mengganggu di fikiran mereka.
Semasa pesakit melakukan terapi ini, tingkah laku dan perasaan yang sebenar yang berasal dari pengalaman masa lalu ditunjukkan oleh pesakit yang mengalami kemurungan. Ahli terapi akan menumpukan tingkah laku atau perasaan yang ditunjukkan oleh pesakit tersebut agar ahli terapi dapat mengetahui bagaimana pengalaman masa lalu yang dihadapi pesakit mampu mempengaruhi kehidupan pesakit sehingga sekarang. Teknik terapi psikodinamik ringkas. Okey, aspek penting bagi teknik ini yang membezakan dengan teknik yang lain. Jenis terapi ini biasanya dijalankan hanya dalam beberapa sesi sahaja atau hanya dalam satu sesi bagi beberapa kes tertentu. Dan teknik ini sebenarnya melibatkan beberapa perbincangan bersama ahli terapi mengenai kenangan atau peristiwa yang lalu yang menjadi penyebab kepada masalah kemurungan ini berlaku sehingga hari ini. Ahli terapi akan memberi beberapa hipnosis kepada pesakit agar mereka dapat mewujudkan perspektif baharu kepada pesakit mengenai masa silamnya. Keadaan ini membolehkan ahli terapi mengubah pemikiran negatif yang dibelenggu pesakit selama ini. Teknik keluarga psikodinamik. Teknik ini dipraktikkan dalam konteks keluarga, sama ada keluarga itu terdiri daripada ibu bapa, ibu dengan anak, ataupun ibu dengan datuk, ataupun saudara atau ahli keluarga yang lain. Terapi keluarga psikodinamik ini seperti teori psikodinamik yang lain. Teknik ini memfokuskan pada proses tidak sedar dan konflik yang tidak dapat diselesaikan tetapi melihatnya dalam konteks hubungan keluarga. Iaitu semasa terapi ini dijalankan, teknik ini menekankan betapa pentingnya fungsi ahli keluarga dalam menyelesaikan sebarang konflik yang berlaku dalam keluarga mereka. Dan yang terakhir sekali iaitu terapi seni atau muzik psikodinamik. Terapi jenis ini melibatkan ekspresi perasaan dan emosi melalui seni atau muzik. Pesakit boleh menceritakan peristiwa atau pengalaman yang mereka hadapi dengan menghubungkan seni dan muzik. Pesakit juga dibenarkan untuk membawa lagu atau album tertentu yang mereka dapat kaitkan pada tahap yang lebih mendalam. Alternatif lain, pesakit sebenarnya disarankan untuk mencipta sendiri seni seperti lukisan atau muzik ketika sesi tersebut dijalankan. Melalui seni dan muzik, ahli terapi dan pesakit dapat berkomunikasi dengan lebih selesa dan aman. Bagi sesetengah pesakit, terapi melalui seni dan muzik ini merupakan kaedah komunikasi yang lebih baik daripada terapi yang lain. Dan jenis terapi ini sangat sesuai untuk mereka yang pemalu atau sukar untuk bercakap, terutamanya bagi mereka yang mengalami masalah kemurungan ataupun keresahan. Dengan cara ini, ahli terapi dapat mencari cara atau penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh pesakit. Seterusnya, saya Nur Syahira binti Azali, nombor matriks 278780 akan menerangkan tentang kelebihan dan kelemahan teori psikodinamik. Teori psikodinamik mempunyai kritikan dan analisis yang dapat dikaitkan dengan komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi adalah disebabkan oleh para pengkaji psikologi seperti Carl Hovland. Komunikasi merupakan satu proses oleh individu yang mengirimkan maklumat dan dapat mengubah tingkah laku individu yang lain. Kelebihan teori ini ialah dapat memperoleh pengetahuan mengenai cara hidup psikologi seseorang individu dan juga mengetahui lebih dalam mengenai sifat manusia. Terapi berasaskan teori psikodinamik adalah sesuai bagi pesakit yang mengalami pelbagai masalah atau gejala seperti gangguan personaliti, kecelaruan ego yang tinggi, terutama sekali mereka yang dalam kalangan pesakit psikotik. Pesakit yang menghidapi masalah kemurungan dapat meluahkan perasaan yang disimpan dalam hati dengan bercakap melalui dialog terbuka dengan doktor ataupun orang yang tersayang. Namun, teori ini mempunyai kelemahan dan kritikan. Kelemahan teori ini adalah tempoh semasa pelaksanaan adalah panjang dan juga keputusan yang diterima tidaklah segera. Pada peringkat awal, pemerhatian klinikal berdasarkan rawatan individu dengan masalah mental yang serius. Pendekatan ini difokuskan pada disfungsi dan didasarkan pada atypical atau tidak normal daripada tingkah laku biasa. Oleh itu, banyak konsep yang berpusat pada teori bersifat subjektif dan sukar dibuktikan secara saintifik. Secara kesimpulannya, teori psikodinamik ini hanya menekankan tingkah laku manusia yang hanya bergantung kepada pengalaman yang pernah mereka alami sahaja. Ini kerana ianya adalah asas kepada pembentukan personaliti dan tingkah laku mereka pada masa akan datang. Dalam teori ini juga terdapat beberapa teknik asas seperti yang telah dijelaskan, contohnya seperti teknik perkaitan bebas, teknik terapi ringkas, teknik terapi keluarga dan teknik terapi seni atau muzik. Kesemua teknik ini sangat penting bagi membantu mengurangkan atau menghilangkan terus konflik atau masalah yang dihadapi oleh seseorang individu. Ini disebabkan oleh kecelaruan masa lalu yang dialami secara sedar atau tidak sedar. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.